Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan kepakaran saya lah membantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. So, hari ni saya nak membuat satu tajuk. Tajuk apa? Tajuk yang berkenaan dengan macam mana caranya untuk bagi air kita pula. Macam mana caranya untuk kita memastikan pada bulan puasa ni, especially pada bulan puasa, kita boleh dapat minum air dengan cukup. So, topik ini telah disuggestkan oleh Puan Siti Mahani Sarju SMS dan Mahani Ismail. Terima kasih kepada kedua-dua puan yang telah mensuggestkan topik ini. Saya harap ianya akan juga memberi banyak manfaat kepada lebih ramai lagi orang. Waalaikumsalam Kak Asmah, apa khabar? Alright. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada semua yang ada dekat sini yang selalu memberi saya support, selalu memberi saya support lah. Basically selalu memberi saya support sebabkan tanpa you all saya rasa saya tak mampu buat apa yang saya buat hari ni, iaitu buat live hari-hari. Saya bukanlah seorang yang rajin sangat buat live sebab saya ni jenis macam down to earth punya orang acah-acah kan. Tapi alhamdulillah sejak saya bersama dengan WhatsApp group Nak Kerusiak Cepat punya warga kan, warga Nak Kerusiak Cepat, saya jadi makin semangat, lebih bersemangat untuk buat live hari-hari. Malah saya rasa macam sangat-sangat excited untuk saya buat live, untuk saya memberi manfaat kepada lebih ramai lagi orang. Waalaikumsalam Kak Asmah, waalaikumsalam Kak Sanisah, waalaikumsalam Puan Siti Ahmad. Saya harap semua pun berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, saya nak tanya sikit lah kan. So far puasa hari yang keempat ni bagaimana rasa dia? Adakah rasa okey? Rasa macam penat ke? Rasa macam mana? Sebab kalau katakan rasa penat, mungkin ianya akan sedikit mengganggu kita punya kualiti bulan puasa, sehingga kan mungkin ianya akan menjadikan kita tak dapat mencapai tahap yang kita inginkan sepanjang bulan puasa ni. Tapi saya yakin you all pastinya dapat mengamalkan amalan-amalan yang bagus ketika bulan puasa dan korang mempunyai puasa yang lebih berkualiti lagi, of course, pada tahun 2020 ni. Waalaikumsalam Puan Azi Idayu, apa khabar? Alright. So, saya nak minta jasa baik you all. Sekiranya you all sedang menonton saya di dalam mana-mana Facebook group dekat luar sana, saya sarankan untuk you all berada di dalam Facebook page Syah AK. Kenapa berada di dalam Facebook page Syah AK? Sebab lebih mudah untuk kita mendapat notification pada setiap kali saya buat live. Saya akan buat live sebanyak 2 kali sehari. 2 kali sehari. Kenapa? Sebab saya nak membantu lebih ramai lagi orang untuk memahami macam manakah cara mereka dapat menurunkan berat badan dengan cara yang simple, cara yang mudah, tanpa cara yang pelik-pelik. Ramai orang menggunakan cara yang tak apa-apa untuk untuk turunkan berat badan. Antaranya adalah diet yang tak apa-apa, pertama. Yang kedua sekali dengan menggunakan produk-produk kurus, sehingga kan mereka bukan setakat tak boleh kurus sahaja, malah mereka juga akan mendapat sedikit rasa kesakitan badan mereka. So itu yang kita tak nak berlaku kepada mereka-mereka yang mengamalkan diet yang salah ni. So kepada mereka yang masih lagi berada kat mana-mana Facebook group ataupun mana-mana tempat, saya sarankan untuk you all berada di dalam Facebook page Syah AK supaya lebih mudah untuk kita berkomunikasi, lebih mudah untuk kita memberi sharing-sharing yang terbaik untuk menurunkan berat badan. Okey. Terima kasih banyak yang berada dekat sini. Siapa dekat sini dah ready untuk mengetahui beberapa cara untuk kita faham bagaimanakah caranya untuk kita mudah mencukupkan air di dalam badan kita ketika kita bulan puasa. Of course, kita tak boleh lah nak minum air kan pada bulan puasa. Tapi macam manakah cara dia supaya bila bulan puasa ni kita dapat mencukupkan air? Alright. Siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak? Dan insyaAllah petang karang kita akan buat live lagi. Petang karang kita akan buat live lagi. Petang karang live dia berkenaan dengan apa tau? Berkenaan dengan exercise. Siapa yang nak exercise bersama dengan saya petang karang? Boleh tak komen siapa yang nak exercise bersama dengan saya petang karang? Sebab
petang nanti saya akan buat sedikit exercise dekat rumah je. So kalau katakan korang ready, korang nak join petang ni kita punya workout. Sebab petang ni kita ada satu workout nama dia senaman yang terbaik untuk bulan puasa. So kepada mereka yang mungkin nak workout tapi tak tahu cara yang terbaik, malam ni petang karang pukul 3 bolehlah bersama dengan saya. Pada jam 3 petang kita akan workout sama-sama. So pakailah baju yang proper. Okey, bentang yoga mat ke apa ke, sebab petang pukul 3 sekarang kita akan exercise bersama-sama. Siapa nak exercise bersama-sama dengan saya pukul 3 petang karang? Boleh tak komen nak exercise bersama dengan saya petang karang, sebab topik petang karang adalah senaman yang sesuai pada bulan Ramadan. Siapa yang nak exercise bersama dengan saya boleh tak komen. Kalau katakan tak ada siapa yang nak exercise bersama dengan saya, bermaksud mungkin korang tak nak exercise bersama dengan saya. Jadi saya tak payahlah buat topik tu. Saya cerita pasal benda lain lah agamaknya kan. Okay, now. Okay, pada bulan puasa kita sekejap. Okay, siapa dah ready tadi? Boleh tak komen dah ready? Siapa yang dah ready untuk kita bercakap ni? Okay. Masih di tempat kerja coach katanya. Okay. Commented. Hai Zurina Hassan, apa khabar? Apakah Kak Asma exercise dengan coach 4 hari tak exercise? Tu dia. Siapa ni? Siapa lagi dekat sini? Alright. So petang karang insyaAllah kita akan buat live untuk exercise. Siapa yang nak bersama dengan saya exercise petang karang, so bolehlah ready-readykan diri korang masing-masing. Like Facebook page AK sebab kita akan buat exercise di dalam rumah sahaja. InsyaAllah petang karang pukul 3 kita akan exercise bersama-sama. Bagaimanakah caranya untuk kita exercise dekat rumah pada bulan puasa? Okay. So cara dia macam mana? Topik kita pada pagi ini, jam 9 pagi ini adalah macam mana caranya untuk kita mencukupkan air pada bulan puasa. Sebab pada bulan puasa, waktu subuh sampai ke waktu maghrib, sebenarnya waktu imsak sampai ke maghrib, kita tak boleh makan, tak boleh minum. Sebab kalau kita akan batal puasa. Tapi macam mana pada waktu itu kita masih lagi boleh cukup air? Alright. Antaranya adalah saya nak share 4 tips yang mudah sahaja. Sebenarnya nak kata mudah tak mudah lah kan. Siapa dah ready ni kan? Okay, yang pertama sekali, setiap orang keperluan air dia berbeza-beza. Itu dia. Itu introduction dia. Setiap orang keperluan air dia berbeza-beza. Siapa sini berapa gelas air dia patut minum sehari? Boleh tak komen? Alright. Boleh tak komen siapa dekat sini tahu berapa gelas air dia kena minum sehari? Macam saya cakap tadi, lain orang, lain jumlah air yang dia kena minum. Right? Jumlah air dia kena minum berbeza-beza setiap seseorang. Ada yang kena minum mungkin 8 gelas, ada yang kena minum mungkin 10 gelas sehari. Ada yang mungkin kena minum lebih lagi. Tapi of course kita tak boleh minum terlalu sikit sangat dan kita tak boleh minum terlalu banyak sangat. Sebab sekiranya kita minum terlalu kurang, kita akan rasa dehydrated, terutamanya pada bulan puasa. Dan sekiranya kita minum terlalu lebih, ianya akan memberi impact kepada kita punya buah pinggang, sehingga kan ianya akan mengganggu kita punya function buah pinggang. Kak Asmah ni 3 liter kena minum air. Okey, tak apa. Kak Asmah 3 liter air. Siapa lagi boleh share berapa liter air dia kena minum sehari? 3 liter tu bersamaan dengan dalam 12 gelas. 12 gelas sehari. Satu gelas tu bersamaan dengan 250 ml. 250 ml iaitu suku liter lah satu gelas. So Kak Asmah kena minum dalam 12 gelas sehari kalau nak mencukupkan 3 liter. Alright. So, saya nak share apakah caranya untuk kita mencukupkan air pada bulan puasa. Alright, tapi sebelum tu kita kena tahu berapa banyak liter air kita kena minum sehari. Macam mana nak tahu? Siapa yang kat sini yang nak tahu macam mana kita nak tahu berapa liter air sehari dia kena minum? Boleh tak komen? Siapa yang tak tahu, boleh tak bagi saya muka sedih? Siapa yang tahu, boleh tak komen dia tahu?
komen sih. Saya tahu berapa ramai agaknya yang tahu, berapa ramai agaknya yang tak tahu. Sebab kalau tak pasti, insya-Allah saya akan memberi sedikit sharing tentang bagaimana caranya nak tahu. Sebab sangat gila penting untuk kita minum dan cukup air ketika kita berpuasa. Sebab kalau kita tak cukup air, percayalah cakap saya, memang sukar untuk kita mendapat kita punya what we call that body function yang lebih baik. Sebab takut nanti ianya akan mengganggu kita punya proses-proses yang lain, especially ketika masa kita berpuasa ni, dan kita tak nak ianya mengganggu proses kita sepanjang kita berpuasa. Boleh habis 4.5 liter sehari dalam 3 botol. Okey. Alright. Alhamdulillah, ada yang tahu, ada yang tak pasti. Macam mana cara saya nak tahu berapa liter air sehari kita kena minum? Saya kena ambil 1 hari. Katakan hari tu lah hari ini. Katakanlah hari ini tu adalah hari yang tak berpuasa kan. Katakan hari ini bukan bulan Ramadan. Hari ini adalah bulan Syakban katakan. Saya kena ambil 1 hari dan saya kena minum sampai warna urin saya berwarna jernih. So semua orang boleh buat benda yang sama, tak kisah umur, tak kisah jantina. So macam mana cara dia? Pastikan air kita jernih dan kita kira berapa gelas air kita dah minum sepanjang hari tu. Mungkin sebenarnya kita perlukan 2 liter saja. Mungkin kita kena minum lebih daripada tu. So kita macam mana nak tahu? Tengok warna urin kita. Sebab kalau warna urin kita tu masih lagi warna pekat, warna kuning yang pekat macam tu, bermaksud kita kena minum air lebih sikit. Alright. Tetapi pada bulan puasa, kita tak boleh expect sepanjang bulan puasa, waktu puasa ni, warna urin kita jernih. Tidak. Berpuasa ni satu benda yang sangat bagus sebab dia sedang membuang toksik di dalam badan kita. So that's why pada bulan puasa, ada satu kajian telah dilakukan, dah dapat Nobel Award dah pun pada tahun 2016. Mereka menyentuh tentang topik autofagi. Autofagi ni pada bulan puasa, alright, pada bulan puasa, satu proses yang dinamakan sebagai autofagi ni, dia sedang memakan sel-sel yang dah mati dan sel-sel yang dah nak mati, dan dia akan dibuang melalui kita punya saluran-saluran pembuangan lah, sama ada air kencing ataupun kita punya air kecil dengan ataupun air besar kita kan, pembuangan ikut arah situ. So sangat bagus puasa ni sebab menyebabkan orang semua, even orang mat saleh pun yang tak biasa dengan puasa pun, mereka bermula dengan nama dia intermittent fasting. Kenapa? Sebab mereka pun percaya, macam yang kita percaya juga, yang bila berpuasa kita akan jadi lebih sihat. Kenapa? Sebabkan autofagi tu. Autofagi ni macam mana? Apa-apa sel, okay, dalam setiap badan kita ada sel. Okay? Dalam badan kita ada bilion ataupun mungkin bertrilion sel yang ada dekat dalam badan kita, yang hidup dan mati. Yang hidup tu hiduplah, berfungsi dengan baik. Yang mati tu tak dapat untuk dibuang sebabkan mungkin kita banyak sangat makan benda-benda toksik. Makan benda-benda toksik, kita makan benda-benda tu, so sel-sel kita start rosak dan tak dapat nak berfungsi dengan baik, dan dia terapung je dekat dalam badan kita dan tak dapat nak dibuat apa-apa. So badan kita ni sebenarnya perlukan proses pembersihan daripada kita punya sel-sel yang dah mati. So macam manakah cara dia? Adalah dengan cara autofagi ni melalui berpuasa. So berpuasa ni dia akan membuang sel-sel yang dah mati ni melalui urin kita, melalui peluh kita, mana-mana tempat yang dia boleh keluar, dia akan keluar daripada badan kita. Ataupun kalau katakan dia tak dapat nak buang pun, dia akan guna semula, dia akan jadi kitaran semula sel tersebut supaya boleh dijadikan sebagai tenaga juga. Itu adalah macam mana badan kita boleh berfungsi ketika berpuasa. So pada waktu berpuasa, kita punya otak jadi makin clear, kita jadi makin bertenaga. Malah bila dia buat dalam tempoh jangka yang panjang, alright, kita akan nampak lebih muda, kita akan nak jadi lebih sihat. Kepada mereka yang mungkin perasan tak, kepada mereka yang ada masalah tekanan darah tinggi ke, mungkin masalah kencing manis ke, mereka akan macam sihat sikit pada bulan puasa, pada waktu berpuasa tu. Tapi bukan puasa sehari saja, dia kena makan masa sikit, especially apabila terlalu banyak sangat sel-sel yang mati dalam badan mereka lah. So far boleh faham ke ni? Ke tak faham? Kalau tak faham ni saya risau sikit. Saya kena bagi semua faham. Alright. So again, kepada mereka yang di dalam mana-mana Facebook group dekat luar sana, saya sarankan untuk berada di dalam Facebook page Syah AK, sebab kita hari-hari akan berkongsi bagaimanakah caranya
untuk kita macam manakah caranya untuk kita menjadi lebih slim, lebih sihat sepanjang bulan puasa? Kak Asma bertanya, bulan puasa kurang berpeluh, kurang kencing coach, macam mana? Okey, kalau macam tu mungkin sebenarnya kita kena minum air lebih banyak sikit saya rasa. Mungkin sebab saya akan share macam mana caranya untuk minum air sebanyak yang sepatutnya kita minum. Saya cakap tadi macam mana nak menentukan kita punya berapa air yang kita perlukan dalam masa sehari. Yang pertama sekali adalah cuba ambil satu hari yang tak puasa. Mungkin kalau lelaki ni dah terlambat lah kan, dia kena sepatutnya buat sebelum bulan puasa itu. Kalau perempuan mungkin pada waktu dia tak dapat nak puasa, dia boleh cuba cara macam ni. Macam mana ambil satu hari yang tak puasa tu, cuba minum bergelas-gelas air sehari dan tengok berapa gelas dia minum sepanjang hari tu, dan tengok warna urine dia. Bila warna urine dia dah warna jernih, cuba record berapa banyak air gelas dia dah minum sehari tu. Dan kalau katakan dia kena minum 8 gelas sehari, dan kita boleh gunakan 8 gelas sehari tu sebagai benchmark kita. Apakah itu benchmark? Sebagai satu rujukan kita untuk menentukan berapa gelas air sehari yang kita kena minum pada bulan puasa ke pada bukan bulan puasa. Okey, pada bulan puasa mungkin kita kena minum lebih sikit, tambah lagi 2 gelas. Kalau 8 gelas jadi 10 gelas. Macam mana caranya untuk minum 10 gelas sehari, terutamanya pada bulan puasa? Siapa sini yang ada persoalan yang macam tu? Tapi sebelum tu saya nak tanya, siapa kat sini yang macam susah sangat nak minum air? Siapa sini macam susah gila nak minum air kosong? Boleh tak bagi saya muka sedih sikit? Sebab bagi saya, orang yang kurang minum air ni macam sangat macam tak syok lah. Dan again, sebelum saya share ni, saya harap supaya you all akan dapat share Facebook Live saya ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Kenapa? Sebab kita nak memberi satu sharing ni, kita nak membantu lebih ramai lagi orang ni supaya orang akan dapat manfaat lebih banyak. Alright, kalau sekiranya korang tekan button share dan membantu lebih ramai lagi orang untuk mendapatkan tahap kesihatan yang lebih baik, sekurang-kurangnya kita pun akan dapat sedikit manfaat, terutamanya pada bulan puasa ni. Dosa kita ni bukannya sikit, banyak. Mungkin dengan tekan button share dan memberi orang sedikit rasa bagusnya kan, maksudnya rasa lebih sihat sepanjang bulan puasa ni, you all juga akan dapat manfaat daripada sharing yang you all dah tekan tu. Boleh tak you all tekan button share dan share kepada seramai mungkin orang, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat. Right, tu yang pertama. Macam mana tadi nak tentukan? Dah tahu berapa gelas air sehari, tambah lagi 2. Waalaikumsalam Acik Fida. Ya Allah, long time no see kak. Ya Allah, long time no see. But anyway, so bila kita dah tahu dah berapa banyak gelas sehari, kita tambah lagi 2 masa bulan puasa, katakan dah 10 gelas sehari. Dah share awal-awal tadi. Terima kasih Kak Asmah. Alright. So again, alright, terima kasih kepada mereka yang dah share Facebook Live saya ni. Saya sangat-sangat appreciate kepada mereka yang share. Kenapa? Sebab you all dah membuat satu jalan untuk membantu orang lain untuk turunkan berat badan juga. Sebab sepemahaman saya so far, bila saya buat Facebook Live, saya akan memastikan apa yang keluar daripada mulut saya akan membantu orang untuk turunkan berat badan. Okay, but anyway, sambung pada tadi tu, apabila kita dah tahu berapa gelas hari kita kena minum, dan cuba bahagikan pada waktu-waktu yang tertentu. Contohnya, bila kita tahu kita kena minum 10 gelas air, waktu sahur kita boleh minum, waktu berbuka puasa kita boleh minum, waktu sebelum tarawih kita boleh minum, selepas tarawih kita boleh minum, sebelum tidur kita boleh minum. Bermaksud kita ada 5 waktu yang kita boleh minum air. Jadi bila kita tahu kita dah dapat kita kena minum 10 air, bahagikan 10 gelas air tu, bila kita dah dapat tu kita kena minum 10 gelas air. Jadi kita kena bagi kepada 5 waktu ni. Alright, waktu yang pertama sekali pada waktu sahur minum 2 gelas air. Cubalah cara macam mana pun minum 2 gelas air, sebab ianya akan really membantu kita. Pertama, rasa lebih energized. Sebab apa? Minum air ni sebenarnya mungkin kita rasa macam alah minum air je pun, tapi sebenarnya juga minum air akan membantu kita kurus. Siapa yang tak percaya cakap saya? Siapa yang tak percaya cakap saya, sebenarnya mungkin dia ada sedikit masalah masalah berat badan. Okay, mereka yang ada masalah berat badan, pastinya antara satu efek dia lah mereka kurang minum air.
Bila mereka kurang minum air, sistem diorang yang digunakan untuk mencernakan makanan, untuk metabolisme dan sebagainya, ianya akan terbantut disebabkan kekurangan air. 2/3 daripada badan kita adalah air sahaja. Sekiranya air di dalam badan kita tidak digantikan, bayangkan apa yang berlaku dekat dalam air dalam badan kita. Sebagai contoh, kalau katakan kita ada satu bekas air, alright, kita ada satu bekas air, katakan satu bekas air ni atau satu tempayan air. Satu tempayan air ni yang kita gunakan untuk minum katakan. Alright, tapi air dekat dalam tu kita tak tukar-tukar. Kita mungkin tambah air sikit je kan. Dia buang air sikit, kita tambah air sikit. Tapi sebenarnya dia tak bertukar-tukar dengan banyak. So apa yang berlaku kepada air dalam tempayan tu, air dalam tempayan tu akan keruh. Bila air dalam tempayan tu akan keruh, bermaksud air ataupun badan kita, bermaksud kita terlalu banyak sangat benda-benda yang kotor di dalam badan. That's why bila kita buang air kecil, dia warna yang kotor. Kenapa? Sebabkan apa yang keluar tu sebenarnya kotor-kotor lah. Dia tak dapat nak push benda-benda lain selain daripada benda yang bersih sahaja. So that's why kita kena pastikan bila kita membuang air kecil, air itu adalah warna jernih. So bila warna jernih, lebih mudahlah kita untuk mencapai tahap kesihatan yang optimum. Kalau katakan maybe tak cukup air, macam terlalu tak berpeluh pada bulan puasa, mungkin macam tak buang air kecil, cuba buat sesuatu sampai berpeluh, sampai kita buang air kecil. Antaranya mungkin kena minum air banyak sikit. Alright, minum air banyak sikit, atau mungkin kena kurangkan minuman yang bagi kita rasa dehydrated. Macam kopi tu akan bagi kita rasa dehydrated lah. Alright, so itu adalah cara dia. Kita dah bahagikan kepada 5 waktu untuk kita minum, untuk kita minum. Itulah cara dia macam mana untuk kita membahagikan 10 gelas air tu, bahagi 2 gelas air pada waktu sahur, 2 gelas air pada waktu berbuka puasa, 2 gelas air pada waktu sebelum tarawih katakan, atau sebelum isyak, 2 gelas air selepas tarawih atau selepas isyak, 2 gelas air lagi sebelum tidur. Itu insya-Allah akan membantu kita. Betul, seriously dia akan membantu kita, bagi kita rasa lebih sihat, lebih baiklah rasa badan kita tu. Okey. Siapa sini faham maksud? Siapa sini faham dan dapat follow apa saranan saya? Boleh tak komen? Tak dapat follow tak? Ke tak dapat follow? Ke rasa macam apa saya share ni macam tak really membantu you all, sebab korang rasa macam waktu bulan puasa nak minum air macam mana kan? Memanglah kena rasa dehydrated sikit. Kalau tak dehydrated dah macam mana? So that's why saya rasa sangat gila penting untuk kita memastikan badan kita cukup air pada waktu bulan puasa. Okay, now sebelum tu, siapa yang belum share lagi Facebook Live ni, saya sarankan untuk share dulu. Right, so apa yang saya nak cakap kat sini juga adalah apabila kita saya baru dapat discover satu benda semalam during saya punya coaching dengan siapa tu nama dia, dengan ejen saya dan stokis kami. So kami dapati superfood ni membantu mereka untuk mengawal rasa lapar. Okey, faham dan dapat follow, alhamdulillah. Kak Asmah kurang minum air. Okey, tak apa. Dan kalau katakan kurang minum air dengan banyak. Okey, saya nak cakap sikit, kalau boleh bagi saya masa dalam 2 minit. Superfood, pertama sekali, kelebihan dia boleh bantu kita rasa kenyang lebih lama. So, ketika kita berpuasa ini, insya-Allah kita akan rasa kenyang lebih lama dan akan mendapat kualiti puasa yang lebih baik. Alright, Waalaikumsalam, Cik Jaja. Alright, so, bila kita minum superfood ni, kita akan dapat rasa kenyang lebih lama. Saya dapati, sepatutnya, seseorang tu kena minum air lagi banyak lagi untuk mengelakkan macam rasa mungkin dehydrated mungkin, ataupun mungkin rasa macam rasa melayang-layang kepala. So saya sarankan kepada mereka yang telah mendapatkan superfood ni ataupun akan mendapatkan superfood ni untuk minum air lebih lagi. Alright, kalau katakan dah tahu masa bulan puasa kena minum 8, masa bukan bulan puasa kena minum 8 gelas air. Pada waktu puasa minum 10 gelas air, tapi kalau mengambil superfood cuba tambah lagi 2 gelas air. Bermaksud kita kena minum 12 gelas air dan cuba bahagi-bahagikan
bahagi-bahagikan sepanjang bulan puasa ni, pada waktu-waktu yang kita boleh minum dan makan, cuba dapatkan dalam lebih air yang daripada sepatutnya. Waalaikumsalam Cik Ta, apa khabar? So that's why kepada mereka yang sudah mendapatkan superfood ni, sebabkan mereka percaya dan mereka pun dah melihat macam mana mereka-mereka yang dah mencuba superfood ni, mereka akan rasa kenyang lebih lama, bacaan tekanan darah mereka menurun, bacaan gula di dalam darah mereka menurun, bacaan kolesterol mereka menurun sebabkan mengamalkan superfood. Alright, mereka juga harus minum air lebih banyak sebabkan sekiranya minum air sikit, ianya akan memberi kesan yang macam tak best. Contohnya macam rasa macam kepala ringan-ringan macam tu kan. Tapi it's okay, itu bukan a bad thing, itu sebenarnya adalah good thing. Maksudnya kita kena minum air lebih banyak, which is minum air tu lebih daripada seperti kita minum. Jadi kepada mereka yang mungkin tak suka minum air, okay, kalau yang tak suka minum air tu, yang rasa macam tak suka minum air putih, nak minum air manis ke, nak minum air Milo ke kan, so tak payahlah beli superfood. Sebab superfood ni hanya untuk mereka yang betul-betul yang nak mendapatkan kualiti puasa yang lebih baik, yang nak cuba mendapatkan rasa kenyang lebih lama ketika bulan puasa, supaya mereka boleh fokus kepada kerja-kerja mereka walaupun ketika berpuasa, sama ada kerja-kerja dekat rumah ataupun kerja-kerja dekat pejabat ataupun kerja-kerja sebagai frontliners. Mereka sepatutnya, saya memang sarankan sepatutnya untuk mendapatkan superfood ini, kerana superfood ini telah terbukti membantu ramai orang untuk mendapatkan perasaan ataupun rasa kenyang lebih lama, especially ketika berpuasa dan especially ketika mereka nak menurunkan berat badan. So macam mana nak dapatkan superfood? Boleh contact ejen-ejen kami yang berdekatan dan berhampiran dengan you all, supaya proses penghantaran superfood ni akan tak makan masa yang lama. Terutamanya during PKP ni, postage akan jadi lambat sikit. Jadi kita nak mengelakkan benda tu, contact ejen yang berdekatan. Okay, mana yang berdekatan dengan tempat korang tu, contact diorang. Mana yang jauh tu, itu atas ni sendirilah. So boleh contact Kak Asma, stokis daripada Johor. Boleh contact Cik Ta, stokis daripada Pahang. Boleh contact Fatin Eza, ejen dekat Perak. Boleh contact juga siapa tadi yang Siti Ahmad, ejen dekat Sabah. Boleh juga contact siapa lagi? Boleh contact Puan Sanisa Saini, stokis dekat Sarawak. So boleh contact mereka-mereka ni kalau katakan nak mendapatkan kualiti puasa yang terbaik ketika bulan puasa ni, supaya kita boleh fokus kepada amal ibadat, kita boleh fokus kepada aktiviti kita seharian, dan kita boleh fokus kepada aktiviti-aktiviti kita terutamanya bersama dengan family, seperti memasakkan untuk family berbuka puasa ni kan. So memang sangat gila penting. Kenapa? Memang sangat gila penting untuk mereka yang nak nak experience rasa rasa kenyang lebih lama tu, supaya apa benda yang mereka lakukan tidak terganggu lah. Terutamanya pada waktu petang garang nak masak, tiba tak larat lah bang nak masak, nak order food panda dah terlambat, cakap lapor pukul 5, memang tak ada masa lah food panda nak deliver makanan, sebab makanan you all pun dah tak dapat nak di-deliveran kan. Alright, so saya harap ianya memberi impact kepada you all akan dapat sharing daripada saya punya sharing. Saya harap you all akan dapat satu idea tentang macam manakah caranya untuk mencukupkan air di dalam badan, supaya apa yang kita minum, apa yang kita makan akan terus dijadikan sebagai tenaga. Sebabkan air putih ini jugalah adalah salah satu sumber thermogenic source yang akan membantu kita membakar lemak kita dengan cepat. Contohnya macam mana? Bila kita minum air kosong, bila kita minum air kosong, right, kita akan rasa macam mana tau? Saya tak tepi. Bila kita minum air kosong, tenaga untuk mencernakan ataupun memetabolismakan air tu, dia perlukan tenaga. Tapi tenaga daripada air tu kosong. Bermaksud tenaga tu datang daripada mana yang nak dicernakan tu? Of course daripada dalam badan kita. Bermaksud dalam badan kita mungkin dia akan menggunakan lemak kita sebagai tenaga kita untuk mencernakan air itu dan diproses untuk dilawaskan dan dicernakan
dan dilawaskan dan dibuang maksud saya. So itulah macam mana air kosong ni boleh membantu kita untuk mendapatkan penurunan berat badan yang bagus. Pastikan kita cukup air. Macam mana cara nak tahu cukup air? Tengok warna urin kita. Tapi pada bulan puasa jangan expect warna urin kita akan menjadi jernih, sebab itu tidak akan berlaku terutamanya pada kita berpuasa. Sebab bila kita berpuasa, warna urin kita sepatutnya warna kotor sikit, sebabkan itu adalah daripada sel-sel yang dah mati semua, yang sedang dibuangkan, supaya badan kita akan dapat dibersihkan daripada sel-sel yang mati, sel-sel yang tak elok. Alright, siapa sini yang dapat sesuatu daripada sharing saya? Boleh tak komen? Boleh tak komen kepada mereka yang dapat sesuatu daripada sharing saya? Dan saya just nak bagi tahu jam 3 petang sekarang kita akan buat live lagi, tapi kita akan buat live lebih kepada aktiviti fizikal. Kita akan buat live berkenaan dengan exercise pada bulan puasa. Jadi kepada mereka yang nak bersama-sama dengan kami ketika bulan puasa, siapa yang nak bersama-sama dengan kami ketika what we call that, ketika nak exercise nanti. Okay, siapa sini yang nak ber-exercise bersama dengan saya, boleh join pukul 3 petang sekarang. Pakai baju-baju yang berkenaan. Saya pun akan pakai baju yang berkenaan juga, supaya jam 3 petang nanti kita akan dapat exercise bersama-sama. Pada waktu 3 petang tu, biasanya pukul 3 petang tu kita akan rasa macam penat sikit kan. Kita exercise bersama-sama jam 3 petang, supaya kita dapat tahu apakah exercise yang terbaik, exercise yang mudah untuk diamalkan, especially pada bulan puasa. Alright. Siapa sini yang nak exercise bersama-sama dengan saya? Kak Asmah dapat manfaat diri dalam, alhamdulillah. Siapa sini yang nak bersenam bersama saya? Saya nampak ada Cik Ta. Siapa yang nak bersenam bersama dengan saya, boleh tak bagi saya love sikit? Siapa yang nak bersenam bersama dengan saya, boleh tak bagi saya love? Saya tahu berapa ramai agaknya yang berminat untuk bersenam bersama saya. Sebab tak guna juga kalau katakan saya bersenam seorang-seorang. Sebab saya ni nak bersenam bersama ramai-ramai. Right. So, saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang bersama dengan saya. Biasanya ada senaman. Saya nak ucapkan terima kasih kepada mereka yang bersama dengan saya. Saya doakan anda sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kita akan jumpa lagi jam 3 petang ni. Saya nak pergi beli haiwan kejap. Sumber protein saya dah habis. Alright, insya-Allah kita akan jumpa di jam 3 petang. Saya harap ingin memberi sedikit impact kepada hidup anda dan akan dapat mengamalkan apa yang saya ajar ni, dan terus mendapat berat badan yang you all nak dan impikan sepanjang bulan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.